Dia kena ambil tahu najis ini, jenis-jenis najis. Supaya apa? Supaya ibadat dia sah. Kalau dia rajin ibadat tapi jahil dalam bab najis, ibadat dia tak sah. Rajin macam mana sekalipun tapi jahil dalam bab najis, maka ibadat dia tak sah. Sia-sialah kerja dia tu. Kerja ibadat dia jadi sia-sia. Bermula dhabit najis itu. Dhabit ni catatan apa dia najis tu, iaitu engkau kata bermula sekalian binatang suci sekaliannya. Pada mana? Pada ketika hidup. Haiwan-haiwan semua suci ketika hidup, kecuali dua kaum saja, iaitu anjing dan babi. Mandi macam mana sekalipun, celup dalam shampoo ke, buh dalam klorak ke, dia tetap najis. Dan juga keturunan dia, keturunan daripada anjing dan babi ni, tetap dia tu najis. Maka kena tahulah keturunan ataupun hasil daripada tu pun sama juga, jadi najis juga. Ada apa nama, gelatin ke, gelatin ataupun sel ke, semua tu. Serigala. Serigala dia spesies sama dengan anjing. Serigala ni spesies, cuma jin lain-lain. Spesies lain, jin lain. Mana dia tu sama daripada keluarga anjing. Tak serupa. Cuma jin dia macam kucing dengan rimau. Dia keluarga kucing tapi dia rimau. Jin dia. Kalau dengan genetik. Dah betul tak? Dia spesies anjing tapi jin dia macam pokok kelapa sawit, Pisces palma belaka. Tapi jin lain, kelapa jin lain, palma lain, tama lain, jin dia tapi spesies dia palma. Pokok tama, pokok kurma, sawit, tu semua. Betullah ada ciri-ciri palma tu sama, tapi kerana jin dia lain-lain. Orang ngaji bio dia tahulah. Ngaji biologi dia ada ngaji tu. Dubuk ada kata boleh makan. Dalam Kamus Marbawi, dubuk ni setahun dia mari period, setahun dia tak ada period. Setahun jantan, setahun betina. Di dubuk ni. Dah. Tapi tak ada orang makan lah. Tak payah carilah. Jadi serigala tu keluarga anjing. Walaupun comel macam mana sekalipun, dia macam tak boleh pegang dia. Sekarang ni orang macam-macam. Tu kena kira bab mazhab lain pula tu. Bab mazhab lain dia boleh anjing ni macam tu, mazhab Maliki tak ada masalah pegang anjing. Tu kita Syafi'i ni lain cara. Dia Syafi'i boleh pera tapi tujuan dia untuk berburu, tak apa nak bela, untuk berburu. Tu dia. Nanti siapa tempat kita cerita panjang lah. Jadi sekalian dhabit asalnya segala haiwan tu adalah suci ketika hidup kecuali anjing dan babi. Bermula segala juzuk bangkai, juzuk tu salah bahagian bangkai, iaitu najis sekaliannya, melainkan tak jadi melainkan bukan najis, tak dipanggil najis, iaitu bangkai manusia yang kita panggil mayat. Dipanggil mayat. Dan ikan dan belalang. Maka
Tiga jenis ni kita tak panggil bangkai, tapi dia panggil tidak dikatakan sebagai najis. Benda ni. Mana ikan ke, belalang ke, kalau kita jumpa ikan besar-besar, kita nak macam mana? Ikan yu besar. Ikan paus. Tu boleh makan belaka tu. Cuma nak makan dia tu kena macam ikan ni lah. Kena cuci ikan perut dia macam semua tu. Mana dia tidak dikatakan sebagai bangkai. Baik. Dan bermula juzuk yang bercerai, yang terpisah daripada binatang yang hidup, seperti bangkainya pada hukum najisnya dan sucinya, melainkan bulu binatang yang halal dimakan akan dia. Tak jadi najis. Kalau bulu yang binatang yang tak halal dimakan, dia dikira sebagai najis. Bulu yang terpisah. Contoh bulu kucing. Bulu kucing. Bulu itik tak apa. Tak jadi najis. Kecuali bulu tu bercampur dengan najis. Najis dia lah. Dan maka iaitu suci. Kalau contoh kita naik kuda. Kuda boleh makan tak? Kalau haiwan tu boleh dimakan, maka bulu yang lekat pada kaki kita, pada kain kita tu tak apa. Macam bulu lembu. Bulu kubah kita naik. Kubah, betul lah kubah tak? Kerbau. Kubah. Kalau Thailand karabau. Bagi karabau. Orang Kelantan bagi kubah gitu je. Kubah guling lah. Itu dia. Jadi juzuk yang ni bahagian. Kalaulah tapi kalau contoh macam sekarang ada beberapa masa ketika dulu, tak lama dalam zaman-zaman ni ya, pencuri pergi curi lembu. Curi pohon lembu. Lembu hidup-hidup lagi. Potong kaki. Jadi jalan 3 lembu. Dia spray lembu dengan reset, pening lembu. Lepas tu dia pun ambil pohon dia. Najis lah. Jika bangkai lah. Jika bangkai. Walaupun binatang tu halal. Binatang tu halal, tapi bila tak disembelih dengan cara betul, dia jadi haram. Dan kira bangkai. Tu kena tengok dah. Jadi ada kes banyak lah. Kesnya dia kerak, dia spray. Lembu tu pening, dia pun berbuah. Ambil pisau, ambil pohon ni, 2 pohon. Lepas tu pergi gantung, jual tepi jalan. Lepas tu gelak hati habis orang beli tu. Gantung. Tu sebab itulah tempat-tempat tepi-tepi jalan tu tengok tukang jual tu macam mana rupa roman dia dah. Dah. Ini pakai piah belakang pun ada. Tu. Kemudian dan bermula tiap-tiap yang cair lagi memabukkan, iaitu dinamakan dia arak, iaitu najis iaitu khamar lah, khamar. Bahasa kita khamar. Tiap-tiap yang cair. Tiap-tiap yang cair yang memabukkan. Kalau cair tak memabukkan, tak jadi arak. Apa? Cair yang memabukkan. Itu dikira sebagai arak. Maka dia dikira sebagai najis. Kemudian bermula mana dah? Bermula darah, iaitu najis juga sekaliannya, melainkan hati, dan jantung, dan alaqah,
dan misk. Misk tu apa dia? Misk lah. Kasturi. Pusat kijang. Kan darah tu. Pusat dia tu adalah pusat kijang. Pusat kijang tu darah, wangi tu. Tak dikatakan bukan najis. Hati ni hati mana? Hati haiwan yang halal dimakan lah. Hati lembu, hati ayam, jantung, tu darah semua. Alaqah ni benda gugur, keguguran. Anak lembu gugur. Itu bukan najis. Tu alaqah. Kecuali manusia lah, guguran manusia tak boleh lah nak makan lah. Ni kalau lembu ke, kambing ke, benda tu boleh dimakan. Tapi tak gamuk nak makan lah. Dah, macam janing. Dah, orang buat apa dia? Buat barang kosmetik. Dah, buat kosmetik janin. Tapi kebanyakan janin, dia ambil janin orang yang anak luar nikah tu, dia nak dia tak nak anak dia buang, buat jadi barang-barang kosmetik, kecantikan. Banyak di China lah. Dia berzina, dapat anak, tak nak anak, dia buang. Maka hospital tu kumpul-kumpul kan lah. Kumpul-kumpul buat jadi barang-bahan tu. Apa nama? Stem cell lah, macam-macam. Dan demikian lagi najis segala nanah. Nanah. Bila kita berkudis, maka jadi nanah. Dan tahi, kecuali tahi hidung dan tahi telinga. Dan tahi gigi. Tahi hidung, tahi mata. Nama je tahi, tapi bukan najis. Cuma benda yang diluati, maksud benda yang menggelikan, gelilah, tak molek lah, menjijikkan. Tak hidung, tak telinga tu menjijikkan, walaupun dia bukan najis. Dan wadi, wadi ni bukan wadi osis tu lah. Ni air wadi, air yang keluar setelah seseorang tu penat bekerja, letih. Seharian pagi mesej rupuk, tengah hari tebang pokok kelapa, petang tu pula melih lembu, lapah daging macam. Letih. Jadi tidur tu terbakar tu, keluar air kepenatan. Maka air wadi ni bentuk dia lebih kurang dengan air mazi. Cuma air mazi ni beza dia, ia keluar dengan sebab syahwat. Ada pada laki-laki, ada pada perempuan, dan rupa bentuk dia tu lebih jernih. Jernih. Wadi tu ia agak kekuningan sikit. Jernih juga tapi kekuningan sikit. Dan dua-dua ni tak ada bau. Dia cair, tak melekit, dia cair. Dan air luka yang berubah baunya, air luka. Bila kita luka, dia ada satu air tu. Contoh air luka ni, air yang kita picit jerawat. Bila kita picit jerawat, dia keluar yang warna jernih bercampur dengan kuning, darah tu. Tu air najis. Dan dano. Air dano. Air dano ni air apa dah? Air bangkai busuk, dano tu. Dan air jadi ke tak ni? Tak jadi rupa-rupanya. Jadi suara saya je. Dan air apa ni? Melepuh yang busuk. Air kena exhaust motosikal. Tak, kena exhaust motosikal gelembung macam litah dekat betih kita. Zaman-zaman dulu kan, kita jakung tak kena exhaust daripada dia. Turun tu kena exhaust. Lekat kat betih kita. Ada besar
ibu jari kan. Kembung, bengkak. Air yang dalam tu kuat pula. Nah. Air tu dipanggil air melepuh. Ataupun kita menggoreng ke kat rumah dalam dapur kita goreng-goreng, pop, mercik minyak, gelembung. Sebab dia lambat letak. Sos tiram. Dia kena letak sos tiram. Ni chef yang bagi tahu. Bila kena melepuh, kena minyak panas, ambil sos tiram, sapu. Jadi dia kata. Kulit dia lah, kulit kita tak tahulah. Kulit kita tak tahu. Kulit dia jadi. Try lah. Sos tiram. Kena melepuh, goreng-goreng, kena minyak panas, ambil sos tiram, sapu. Kemudian biar dia sejuk duduk situ. Dia takkan gelembung. Melepuh. Macam kita pegang cangkul kan. Pegang cangkul kau sana, melepuh pecah tu. Tu sama tu. Air melepuh. Dah. Dan air limpadu. Air lempadu ni. Hempadu lah. Ya. Ada buku tak apa? Rumi dia. Lempadu. Hempadu ni ada air hempadu. Air hempadu kan dia keluar air warna hijau tu. Tu pun najis. Dan muntah. Muntah. Itu najis. Sama dengan baby kita muntah susu apa semua tu najis dah. Orang Kelantan Terengganu panggil jeluak. Dia tak panggil muntah. Kalau budak kecil panggil jeluak. Jeluak nah. Kita dukung tepuk-tepuk punggung dia, kenyang sangat, terkeluar habis bahu baju kita. Tu najis. Dan air liur basi yang keluar daripada ma'dah. Air liur basi ni bila mulut dengan perut kita sama tinggi, baru dia panggil air liur basi. Kalau kita duduk macam ni, keluar air liur, itu bukan air liur basi, itu air liur biasa. Contoh duduk dengar macam ni kan, keluar air liur, dia pun balik lah. Dia bukan lap, dia sedut balik. Nah, biasa buat kan. Mamu. Tu bukan air liur basi. Air liur basi ni air yang kita tidur baring, mulut dengan perut sama tinggi, sama level, kerana keluar daripada mana? Ma'dah. Ma'dah ni isi perut kita. Dia tu bau busuk. Dan air susu binatang yang haram dimakan dagingnya. Anjing ke, lembu ke, susu lembu. Susu harimau. Tak boleh makan. Maka susu tu najis juga. Dan mani anjing dan mani babi. Dan suatu yang keluar oleh binatang daripada ma'dahnya. Sama juga, sesuatu yang keluar daripada oleh binatang daripada ma'dahnya. Dan kukunya keluar daripada ma'dahnya, dari perut binatang tu, sama macam muntah tadi. Dan kukunya apa kuku ni? Kamu ada lebih tak kuku pada dia? Sekejap tak sempat merojaah tadi yang sebenarnya. Ada dabik mana-mana tak? Ingat kuku ke kulit ke apa dia tu?
Oleh binatang daripada ma'adahnya dan kukunya. Nantilah dulu. Tunggu dulu. Tawakuh sini ni. Ditanya. Dan kuku dan segala asap yang jadi daripada najis yang terbakar. Macam orang zaman dulu nak halau nyamuk, dia bakar tai lembu. Dia ambil jerami kering, campur dengan tai lembu, berasak, letak bawah rumah. Naik dalam rumah kita, habis, najis habis. Dekat. Itu tak boleh. Dan asap yang jadi pada najis yang terbakar dan segala air bisa binatang, air bisa ular, jengking, lipan, itu pun najis. Kemudian dan bermula segala najis yang tersebut itu, najis yang kita sebut di atas tu terbahagi atas 3 bahagi. Pertama, najis mughalladzah namanya, iaitu segala juzuk anjing dan babi. Mughalladzah, najis berat. Kenapa dipanggil berat? Kerana cara menyucikan dia tu susah. Cara menyuci dia tu banyak benda yang kena buat, kena air apa semua tu. Balik kepada asap tadi, macam kalau masa saya duduk di petani dulu, gas dapur dia ambil daripada gas najis manusia. Najis manusia dia proses dijadikan satu tekanan macam bayu apa dia lah, lupa. Dia kemudian dia buat jadi najis. Maka najis terbit najis tekanan tu najis. Gas tu. Kita ni daripada petroleum pula, dia ambil daripada najis. Ini saya dapat daripada orang sebelah sana lah. Wallahualam lah. Lepas tu lah kita bila masuk kena api daripada api masukkan gas daripada Thailand, kena basuh. Dia punya arang dia yang hitam dia tu ke semua kena basuh. Di sebelah Thailand lah. Tak apa. Tak apa. Api dia tu. Ya. Ni gas di belah sana. Itu tak tahu. Yang saya tahu dapur yang saya guna masa duduk di petani dulu. Adapun gas yang sekarang ni tak pasti. Saya dapat tahu masa saya guna gas masa dalam pondok dulu, gas tu ketua mutalaah saya bagi tahu gas ni kena basuh. Sebab dia tahu gas ni daripada najis manusia, macam loji tu. Dia kumpul macam gas kita ni lah. Dia ada gas metana juga kita ni. Metana dia akhir sekali bila diproses jadi dia jadi satu gas lah. Metana nama dia. Macam kita ni. Kentut kita ni. Kalau dikumpulkan semua kentut-kentut ni, dia boleh buat masuk ni. Perebutan kan. Itu jadinya. Ya sekarang ni saya tak pastilah. Ni benda yang berlaku masa di pondok dululah. Mungkin sekarang ni pakai gas petroleum berlaku kot, wallahu alam. Ni pun dah disebut dalam ni dalam nota ni, dalam kitab ni. Dia kata sini bila tu ada khilaf, dia kata dipanggil gas biogas lah. Ada ulama kata boleh, ada ulama kata tak boleh kerana najis. Benda tu najis. Bahkan banyak ulama kata pendapat yang kata tak boleh ni lebih asah lagi.
Mengikut Syekh Nawawi Bantan, kitab dia Kasyifatus Sajah, syarah pada Safinatun Najah, hukum biogas yang dihasilkan daripada benda najis ni dikata boleh dan hukumnya suci. Bagi pendapat dia lah. Nah, bagi orang lama yang warak tu, meninggalkan syubhah tu lebih baik. Itu dia. Habis. Jadi pertama, najis terbagi pada najis mughallazah, iaitu segala juzuk anjing dan babi. Kedua, najis mukhaffafah, jadi najis ringan, iaitu kencing kanak-kanak laki-laki yang belum sampai umur 2 tahun. Dan tiada makan yang lain daripada air susu, air susu ibu dia lah. Air susu ibu dia. Atas jalan mengenyangkan, bukan minum tu main-main dak. Memang makanan dia tu susu ibu dia. Kalau susu tu pun boleh juga, susu lembu ni. Tapi setengah ulama kata dia nak susu ibu. Tapi sekarang ibu pun tak ada susu belaka dah. Kalau apa nak jaga kecantikan lah. Sedangkan susu ibu ni susu yang paling baik dalam dunia. Walaupun dia susu apa nama dipanggil susu apa? Susu ni lah, susu lembu ni boleh. Asalkan dia tidak menjadikan susu lain sebagai makanan yang mengenyangkan dia. Maka cara menyucikan dia tu sekadar merenjiskan lah pada air najis tersebut. Ketiga, najis mutawassitah, iaitu tiap-tiap najis yang lain daripada dua bahagian yang tersebut. Lain daripada mukhaffafah dan mughallazah. Jadi mutawassitah ni maksudnya pertengahan. Maka tiap-tiap satu daripada yang 3 bahagi itu terbahagi pula atas 2 bahagi. Pertama, najis aini namanya, iaitu tiap-tiap najis yang didapat akan dia zatnya. Didapat ni maksud ni dapat lihat zat dia. Dan segala sifatnya, iaitu warnanya dan rasanya dan baunya. Itu sifat najis. Ada warna, ada rasa, ada bau. Yang kedua, najis hukmi, iaitu tiap-tiap najis yang tiada dapat akan yang tersebut itu. Tak dapat apa, rasa, warna dan bau. Dipanggil najis hukmi. Syahdan, bermula kaifiat membasuh najis yang aini, iaitu jika ada ia mukhaffafah, najis bayi tadi yang 2 tahun yang minum selain tak minum, tak makan selain pada susu. Jika ia mukhaffafah, dihilangkan akan ainnya. Hilangkan ain dia tu. Kemudian didahulukan dengan bahawa dilesap akan dia, dilap. Lap, buang dulu najis dia tu. Hingga tinggal lembab-lembab jua. Nampak yang lembab-lembab tu cuci. Kita guna wet tissue ke, dry tissue ke, buang semua air dia tu. Kemudian dipercik air atasnya. Dulu percik, sekarang ni spray lah. Spray. Sekarang ni spray. Dulu percik sebab tak ada spray, sekarang ni spray atas dia. Biar rata. Maka sucilah ia dengan dia. Suci biar rata, suci. Maksudnya lepas kita spray, ambil kain, lap, rata, cuci dia tu. Itu je cara dia. Maka yang lebih ihtiyat buat tu banyak 3 kali. Spray tu 3 kali.
Cucilah dia. Dan jika ada ia mutawassitah, maka disucikan dia dengan dihilangkan ainnya, hilangkan zat dulu, dan sifat dia, sifat najis tu. Sifat dia tu apa dia? Rasa dan bau dengan air. Hilangkan dulu sifat semua rasa tu dengan air. Jika dengan sekali cucur air sekalipun memadalah. Apabila apa ni? Memada ni apabila semua tu tak ada air dan sifat dia. Kalau tak hilang lagi, kena banyak kali cucur. Cucur. Faham cucur? Bukan kuih cucur. Ataupun nyucur. Kalau di Kelantan, duit cucur. Duit cucur tu duit baki. Pernah dengar tak? Pergi kedai pakcik, mana duit cucu saya? Orang tak faham apa cucu. Bila mau beli cucunya? Cucu tu bakilah. Cik, mana bagi cucu? Ni cucu ni, nyucu ni. Nyucu. Tu dia. Jadi kena hilangkan air dia dan sifat dia, warna tu. Tak ada. Maka sekarang ni kita pakai apa dia? Nak menghilangkan sifat dia ni. Sabun. Guna sabun paling kuat semua, sehingga zon ataupun yakin bersihlah tu. Cuma nak menyuci yang najis mutawassit ni, contoh kena atas kapet ni, macam mana nak buat? Nak gunting ke kapet tu, hilangkan air dia dulu, nak buang semua beberapa kali, buang. Kemudian kalau guna air saja masih lagi ada bau, guna sabun. Guna sabun buat beberapa kali sehingga kita yakin ataupun kita zon benda tu dah bersih. Dan lap itu, contoh kita guna kain untuk lap, kain tu kita lap, kain tu bersih balik, siram, perah, letak balik, letak air, letak balik beberapa kali, beberapa kali sehingga kita rasa kita pun pada tempat tu bersih. Tak ada bau dia, warna dia tak ada. Guna-guna sabun yang kuat. Tu cara menyuci. Kalau tempat yang boleh dibersih, contoh kalau tengah-tengah susah, tepi kapet, kapet tu boleh akak. Kalau boleh akak, dialirkan dia. Dialirkan air tu. Kalau tak boleh, buat macam di tengah-tengah lah. Sekali tu masa saya duduk di pondok, siling dalam musalla tu, atas siling tu ada kucing beranak. Ada anak dia tu duduk di atas tu, kecing, jatuh atas kapet musalla. Jadi musalla tu tempat bersambung. Jadi kena ambil besing, basuh, gosok, alirkan beberapa kali. Jadi air tu mengalir bawah. Kalau boleh alirkan, lebih bersih. Banyaklah belajar. Mutawassitah. Dan jika ada ia mughallazah pula, maka disucikan dia dengan 7 kali lalu air atasnya. Salah satu daripada 7 itu air tanah. Air tanah. Air tanah tu tanah yang bersih lah. Biasanya kita guna tanah, mana-mana tanah lah, tanah bukit ke, tanah apa yang bersih, yang bukan bercampur dengan najis. Dan dibilang 1 kali yang pertama, iaitu basuh yang menghilang ia akan ainnya. Yang tu dah kira dah, menghilangkan ain, basuh tu dikira dah. Tapi kena buang dulu air dia tu lah, najis dia tu kena buang dulu. Dan segala sifatnya, segala sifat najis mughallazah tu, kena buang. Macam kita buat dulu kat musalla ni kan, najis, anjing masuk, tak mampu nak buat, cabut semualah. Berata-rata dia janji dia, habis kapek-kapek buka habis. Tak dapat nak buat semua. Adapun jika ada najis itu najis hukmi, maka jika ada ia mukhaffafah,
maka disucikan dia dengan dipercik air atasnya biar rata. Percik air ataupun alir je. Contoh air kecing kena pada kain, tak ada bau, tapi kita rasa ada air kecing, tak tahu kat mana. Cukup dengan dialirkan saja. Air tu dikira sebagai suci dah tu. Najis hukmi, sebab kita tak tahu kat mana najis tu. Tapi kalau dah nampak dia punya warna tu bukan hukmi lagi dah. Ini biasanya najis pada seluar kanak-kanak yang dia nak biasanya pergi sekolah, anak-anak sekolah rendah, tandas sekolah rendah, faham lah. Dah ada yang kecing buka zip saja, ada yang kecing buka sebelah kaki saja. Dah macam-macam dah. Jadi benda tu anak-anak sekolah rendah ni biasanya kita hukum najis dia najis hukmi. Kena siram dulu sebelum masuk dalam mesin basuh anak cucu kita tu. Mana kena asingkan basuh baju orang dewasa dengan basuh baju kanak-kanak sekolah ni. Tak kira lah lelaki perempuan sama belaka. Sebab kadang-kadang dia buang air kecil tu dalam tandas dia tu sambil sembang dengan kawan dia. Kadang-kadang masuk dua-dua sekali. Bertukar kad Pokemon dalam tandas. Tu dia. Ni macam-macam sekolah rendah ni. Jadi seluar-seluar dia tu seluar yang bercampur, mericik. Kita pun sama, kalau dia orang ada dekat rumah kita, anak-anak yang macam ni, tandas-tandas kita tu kita kena cumak sikit. Basuh kita siram semua tu. Kadang kita tahu kecuali kita ajar. Kita dah ajar, buang air besar, air kecil, duduk. Selepas buang kena berdehem, ajar dia berdehem. Buat kalau ajar gitu tak apa. Tapi kalau kita jenis tak ajar, dia pun tak tahu, takut dia kecil merata dinding mana sambil mandi dia kecing, dia nak main air dalam besen, nak main itik kau dalam besen apa semua tu, tak tahu. Jadi takut jadi menajis, mutawassitah berlaku dalam tandas kita. Jadi kita nak cumak, kita kena siram sebelum keluar daripada tandas kita tu. Dan lebih nak menjaga kesucian rumah kita ni, kalaulah kita beribadat di rumah kita, kita lebih ihtiyat dalam rumah kita tu ada selipar khas untuk kita nak menuju ke kapet sejadah kita. Ini guru saya ajarlah untuk lebih cermat. Sebab kita tak tahu dalam rumah kita tu mana tempat-tempat najis, lipah ke apa najis, cicak ke, semut mati ke apa macam-macam, kucing yang masuk dalam rumah kita, beruk masuk curi dapur kita. Kita tak tahu. Jadi kena cuma sediakan selipar khas untuk kita nak pergi ke tikar sejadah kita. Adapun selain untuk ibadat tu tak apalah. Ni guru ajarlah. Biar ada satu selipar khas, selipar ibadat. Kadang orang tak faham apa ni selipar atas rumah ni. Dia tak faham dah. Macam itulah. Orang yang cuma dia ada selipar. Sama ada selipar hotel bagi warna putih tu ke, ikutlah. Boleh guna belaka. Ataupun kedai RM2 tu. Yang penting kita kena cuma ibadat kita tu, lantai rumah kita tu macam-macam. Tai cicak dekat dinding macam-macam kan. Tu dia. Habis. Tambihu. Sekarang ni. Wallahu a'lam. Cukup dah 10.30 ni. Ada soalan ke? Air kecil kucing. Air liur kucing. Air liur kucing. Air liur tak termasuk bagi najis. Kecuali muntah kucing.
Bulu dia kalau lebih daripada 3 helai yang nampak, najis. Alien tak? Alien kucing tak? Alien anjing je. Alien kucing tak? Itu yang jadi najis ni benda yang anggota yang bercerai daripada dia. Bercerai daripada dia, macam bulu. Dah. Macam susu kucing. Susu kucing. Macam susu yang daripada binatang yang tidak halal dimakan. Susu, ya. Kucing tak halal dimakan, ya. Air tak termasuk ni. Air tak termasuk. Susu je. Susu tak termasuk. Cuba kita cek balik. Susu memang najis dia kata. Kalau air liur tak termasuk maksudnya. Macam ni ni. Macam mana? Arak. Arak najis mutawassithah. Arak je, botol tidak. Ada kita nak pegang botol takut dah. Najis ni. Air dia, botol. Basuh, cuci lah. Lupa dah dia. Kenapa lelaki sana? Perempuan tidak. Lupa. Dia ada sebab dia. Lupa. Okey, lupa. Nanti saya cari jawapan dia. Ada tu. Tak ingat. Ya. Tak cicak. Dia dua-dua tahi tu. Bukan kata tak cicak jabatan, tak ayam dah. Dia dua-dua najis kalau pijak dia tak batal. Yang batalnya solat kita yang ada najis. Yang batal mana ni? Wuduk lah. Wuduk bila keluar sesuatu daripada dua jalan tu dan bersentuh dengan perempuan yang bukan mahram. Ada orang tanya saja, sentuh dengan perempuan kafir batal wuduk tak? Sama perempuan, sentuh dengan perempuan kafir, kata batal kalau sentuh kemaluan dia. Kalau sentuh kulit dia tak apa. Macam tadi tu tak batal wuduk. Pegang, kena, tak cicak, tak batal wuduk. Yang batalnya batal solat lah. Basuh je. Ada orang tanya juga kahak ni, yang warna hijau tu kan, najis ke? Mari daripada sini ni. Tak najis tu. Ada orang confuse sebab dia bau busuk macam tai bang. Dan satu lagi kena ingat juga, dalam tekak kita ni ada kadang-kadang dia keluar yang seketul tu, warna putih tu. Ia tu datang daripada ma'dah tu. Yang seketul tu kalau kita memang busuk, itu najis. Dia macam putih, warna putih yang kadang-kadang lekat dekat celah-celah dalam leher kita tu. Kadang bila kita makan kan, dia keluar warna putih tu. Pernah tak? Benda tu datang daripada ma'dah, daripada perut besar kita ni. Itu najis. Kena buang. Ya? Itu dia. Okey, ada lagi insya-Allah. Macam sekarang banyak je sabun yang untuk sentuh kalau pakaian kita yang kena
Jadi kalau guna sabun saja tu dah memadai ke atau perlu guna tanah juga? Tanah. Tanah juga. Tanah. Sabun. Tanah. Mesti kena tanah. Sebab dia mughallazah, hukum dia mughallazah. Mesti kena tanah juga. Mesti 7 hari. Syarat mughallazah macam tu. Walaupun kita celup rendam alklor asid ke, masuk alkali ke semua tak. Tak boleh. Dia tetap dengan tanah juga. Cuma nak sertu kulit babi ni buat apa? Sabun taharah. Dia tanah je. Dia kena air 6 juga. Air 6 juga kena air 6 yang sama ada yang moleknya dia yang pertama guna sabun tu dulu, tanah tu. Lepas tu lah datang dengan siram dengan 6 kali air. 6 kali air. 6 kali tu sama ada 6 baldi ke, 6 tupperware ke, yang penting 6. 6 kali. Contoh ni 6 cawan. 1 2. Tengok kat saiz najis lah. Kalau tepak tu besar, mungkin mesti kena ada 6. Dah. Kalau dia tanya, kenapa 6 tak 10? Aduh weh. Orang sekarang ni matanya pelik-pelik kan. Cukuplah 10. Dah syariat 6 aku nak jawab tadi. Tu kena panggil hikmatut tasyri'. Hikmah disyariatkan kenapa 6 tu dah. Macam kita ambil wuduk lah. Dah ambil wuduk. Kenapa basuh ni tak basuh lutut ke kan? Betul-lah orang benda dalam agama ni ada benda tu kita terima je. Ada terima tanpa banyak soal. Betullah dipanggil Islam. Islam tu menyerahkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tetap kita gini-gini ni, terimalah. Itu dipanggil Islam. Islam ni kita menyerah dan kita terima. Menyerahkan diri kita pada Allah Ta'ala. Apa tu? Tak? Ada orang tanya tu, mungkin dia tanya tu untuk nak menguatkan lagi lah. Iaitu ada diceritakan. Baik. Pasal idea tadi tu memang dia bukan najis. Ada pun susu disebut sini, susu binatang yang tak dimakan, susu memang najis. Nah, macam kucing lah, macam kucing yang sakit kan, idea dia keluar. Tu dia basi. Yang sakit, kucing yang sakit. Sebab dia keluar, benda tu datang daripada ma'adah dia. Kalau kucing duduk main kat kita jilat pelak gitu, tak apa. Jadi dia main gigit kan. Tak apa. Ni dia sakit di bahagian dah. Perut dengan mulut dia tu sama tinggi dah. Tak apa. Kecuali mulut dia tu sakit, ada luka. Capurlah lah air liur dengan darah dia, dengan air luka dia. Okey. Ada lagi tak? Jadi aku kita rasa dia nak kita pegang pagi. Rasa dia nak pegang pagi. Kita ada babi comel dan anjing comel tadi tak pegang. Kamu pun. Comelnya anjing ni kita pegang. Sebab kita bawa kita dia najisnya. Kita boleh cuci. Tujuan apa pegang? Geram. Geram dia comel je. Kalau pegang kerana dia tu tersepit, boleh lah. Nah, ni pegang saja tu seolah-olah kita mempermainkan syariat gitu je. Mempermainkan syariat, kata tak boleh pegang, kita nak pegang juga. Macam orang kata nak pergi gereja, nak pergi tengok. Dah syariat kata tak perlu pergi. Nak pergi juga, nak pergi tengok saya saja tengok. Tak boleh. Mempermainkanlah panggil. Mempermainkan syariat tak boleh lah. Haram lah hukumnya. Haram. Tak boleh lah. Tu melambangkan ke apa nama,
dalam hati dia mentakzim hukum syariat ataupun tidak dalam hati dia. Kalau dalam hati dia, jiwa dia mentakzim, mengagungkan syariat Allah Taala, kata haram haram, halal halal, dalam hati dia ada mentakzim, dia tak akan buat. Cuma sekarang ni orang tu mentakzim tak ada. Orang tidak ada sifat mentakzim dah sekarang. Dia macam tak memandang biasa saja benda, tak lekeh. Pegang je pun ayat dia. Pegang je pun, apa salahnya? Iyalah. Ia mazhab mana? Kita kena faham mazhab mana. Kalau kita nak ambil mazhab Maliki, kena ambil mazhab Maliki belaka. Dalam kita memang ada keperluan dalam mazhab kita nak bela untuk jaga rumah boleh. Boleh. Tapi pegang untuk belai-belai macam kucing tak boleh lah. Ya. Yang buat buruan dia dibenarkan menggunakan anjing buat buruan. Kalau anjing tu gigit barang buruan, dia kena sama. Kita tembak burung, kita buat buruan, anjing tu sebagai buruan. Kita tembak burung jatuh, dia gigit burung bawa kat kita. Burung tu kena sama. Sama? Sama. Walaupun kita benarkan. Sama. Tempat dia gigit tu. Air ambil air tanah dah. Bersih-bersihkan dulu bulu-bulu buang tu, masuk dengan air 6. Tu kena cari betul-betul tempat dia gigit lah. Tempat dia gigit tu. Mesti ya. Tu cara dia. Tapi biasanya orang yang nak ni dia belajar dah lah. Dah proses dia tu. Ada sini macam ada satu masalah, orang jual tahi kambing dengan tahi lembu. Baju dah. Ada setengah kata, ulama kata tak boleh, haram jual beli najis. Kalau ikut Imam Bajuri, dia kata sini tak sah jual beli benda najis. Jadi nak macam mana? Dia panggil, orang kata benda tu kita bayar upah orang yang tu je, ataupun hebah, beri. Duit ni kita beri ke dia. Ambil barang tu, tukar duit dengan barang tu, hebah, ataupun kita bayar upah dia. Bukan beli, saya belilah tahid ni dengan harga sekian, tak boleh. Banyak lah kalau nak baca bab ni. Dia apa upah lah. Dia yang macam jual tangkap binatang dia jual. Ya. Jual kucing. Dia bolong kucing cantik tu, dia baru dia jual. Tu bukan najis kucing. Najis kucing je tak boleh. Boleh. Jual beli. Dan satu lagi, kalau kita bab najis ni kan, macam kita lalu tepi-tepi jalan dah. Tepi jalan mercik. Nak kira apa dia tu air tu. Najis ke tak najis? Terlalu belakang lagi naik motor. Kita nak pergi masjid hujan-hujan itik-itik tu. Air mercik daripada tayar tu. Maka setengah ulama kata benda tu tak najis sebab tak zahir najis. Tapi kalau zahir najis tu lepap. Tu najis. Duk buat halusi gini dah. Ada setengah orang cumak dia ditukar orang cumak ni. Itu dia. Habis. Wallahu a'lam. Kalau ada soalan nanti minggu depan lah sipai soalan tu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma rizqna fahman nabiyyin hubban salim wa ilhaman wa rahmatan. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن اخلاقنا بالحلم وسهل لنا ابواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.